menarik adiknya ke dalam kereta tersebut. Adiknya menjerit, meminta pertolongan tetapi tidak dapat dibuat apa-apa oleh kakaknya. Antara kes kehilangan kanak-kanak yang menggemparkan seluruh Malaysia. Pada pagi 9 Januari 2008, Sharlina Muhammad Nasar yang baru pulang dari sekolah agama mengajak adiknya Sharlini Muhammad Nasar untuk pergi bermain di taman permainan berdekatan dengan rumah mereka di Taman Medan Petaling Jaya. Walaupun mereka dikatakan belum pernah lagi bermain di sana, Sharlina dan adiknya terus ke taman tersebut dengan Sharlina menaiki basikal dan adiknya berjalan kaki. Selepas bermain, mereka ingin beransur pulang ke rumah dan di sini terdapat beberapa versi yang diceritakan yang akan aku kupas nanti. Ketika itu, Sharlina perasan yang adiknya tadi tidak kelihatan. Dia cuba mencari dan memanggil adiknya itu tetapi tidak disahut. Selepas dia balik ke rumah untuk memberitahu keluarganya, ibu bapa Sharlini memulakan pencarian. Malangnya tidak berhasil. Mereka kemudiannya melaporkan kes ini kepada polis yang masih hangat dengan kes kehilangan dan pembunuhan Nurin Jazlin. Itu yang berlaku pada tahun sebelumnya dan kes kehilangan Nur Fatihah Zaidi yang hilang tak lebih daripada 3 hari ketika kes Sharlini ini dilaporkan. Walaupun kes Nur Fatihah Zaidi ini dapat diselesaikan dan dijumpai selepas 3 jam hilang di Wangsa Maju, tetapi untuk kes Sharlini ini ianya amat berbeza. Pencarian besar-besaran dimulakan selepas seharian Sharlini masih tidak pulang dan tidak dijumpai. Gambar-gambar diedarkan dan diletak di pelbagai tempat supaya mungkin ada yang akan tampil membantu dalam penyiasatan. Wang sebanyak RM17,000 Malaysia juga ada disediakan untuk sesiapa yang tampil ke hadapan dengan berita atau bukti di mana beradanya Sharlini pada ketika itu. Keluarga Sharlini juga mula menggunakan pelbagai alternatif lain untuk cuba mencari kelibat Sharlini. Dikatakan kebanyakan baju Sharlini telah digunakan untuk membantu dalam pencarian Sharlini tetapi semuanya masih tidak berhasil sehinggalah hari ini. Jadi kita kembali kepada beberapa versi detik-detik kehilangan adik Sharlini ini. Pertama, pada mulanya Sharlina, kakak kepada Sharlini, saksi yang paling dekat dengan mangsa, dikhabarkan ada mengatakan dia melihat seorang wanita yang menaiki sebuah kereta berwarna hitam menarik adiknya ke dalam kereta tersebut. Adiknya menjerit, meminta pertolongan tetapi tidak dapat dibuat apa-apa oleh kakaknya yang mengambil keputusan untuk terus pulang ke rumah memberitahu kepada ibunya. Tetapi cerita ini dinafikan oleh bapanya sendiri yang mengatakan perkara itu tidak berlaku. Kedua, Sharlina siap dengan basikalnya untuk pulang dan ketika dia menoleh ke arah belakang, Sharlini tidak kelihatan. Ini diceritakan oleh bapanya Muhammad Nasar Mat Hussein pada tahun kejadian. Ketiga, mengikut laporan berita daripada Akhbar Metro pada tahun 2015 mengingati kembali kisah tragis tersebut, bapanya menceritakan bahawa Sharlina terdengar bunyi orang berjalan menyebabkan menoleh ke belakang tetapi tidak nampak sesiapa pun. Bagaimanapun, ketika menoleh semula ke depan, Sharlina mendapati adiknya yang sebelum itu berjalan di depannya hilang. Walaupun ketiga-tiga cerita ini mempunyai penghujung yang sama, iaitu kehilangan Sharlini, tetapi kenapa mempunyai 3 cerita yang berbeza pada hari kejadian? Itu kami tidak pasti. Jadi, kita pergi ke teori siapakah dalang dalam kehilangan adik Sharlini. Teori yang pertama, lelaki kucing. Mempunyai pelbagai gelaran daripada Abang Kucing atau Pencabul Kampung Baru atau nama gelaran yang sering digunakan dalam kes ini iaitu lelaki kucing. Menggunakan taktik untuk mendekati mangsanya dengan meminta bantuan mangsa terutamanya kanak-kanak untuk membantu dia mencari atau mengejar kucing di jalanan, kononnya untuk diberikan makanan. Selepas saja Nur Fatihah dijumpai, dia dan juga Sharlina ada diminta untuk memberi lakaran muka pencolek yang boleh membantu pihak berkuasa dan orang ramai menangkap lelaki kucing ini. Lakaran itu kemudiannya disebarkan ke merata tempat dan di pelbagai medium. Walaupun begitu, sehingga hari ini tiada khabar berita tentang lelaki kucing ini. Teori yang kedua, sindiket penculikan kanak-kanak. Pada tahun 2007 hingga 2008, terdapat beberapa kali kes kehilangan kanak-kanak ini dilaporkan. Nurin Jazlin 8 tahun, Nur Fatihah 6 tahun, Sharlini 5 tahun dan Muhammad Asmawi 11 tahun yang juga hilang beberapa bulan selepas kehilangan Sharlini.
Menjadi tanda tanya bagaimana semua penculikan ini dilakukan dalam masa yang singkat dan mampukah hanya seorang melakukan setiap satu kes penculikan ini. Ianya lebih logik jika mereka mempunyai satu kumpulan atau sindiket yang menjalankan operasi penculikan ini. Pada 2019, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang pada ketika itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa kes kehilangan kanak-kanak pada tahun 2011 sehingga 2019 mencecah 15,042 kes dan ada lebih 300 kanak-kanak yang tidak dijumpai. Kita doakan semoga kes adik Syarlini dan kes kehilangan kanak-kanak yang lain dapat diselesaikan dan ditutup dengan baik. Okey, macam biasa untuk series ni akan ada satu section yang aku akan bagi pendapat aku tentang kes-kes dalam series ni. Okay, personally kes ni antara kes yang agak pelik bagi aku sebab takkan tak ada orang perasan langsung kot yang Syarlini ni kena colik, sebab penculikan ni bukan buat time waktu malam dan tempat yang dikatakan dicolik tu tempat yang lapang di kawasan flat perumahan dan rasanya time tu mesti ada orang di sekeliling kan. So macam mana tak ada orang langsung perasan, itu agak pelik bagi aku. Lagi satu, kenapa statement macam mana Syarlini ini hilang dia ada berlainan version, aku tak faham juga apa tu. Tapi macam biasa, apa pendapat korang tentang kes kehilangan ni? Korang boleh komen pendapat korang dekat ruang komen dekat bawah. Again, thank you so much for watching this. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ni, and see you in the next episode.